Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kita sama-sama menjaganya, berpuasa. Sebaiknya kita bersyukur kepada Yang Maha Esa atas rasa nikmat juga untuk muhasabah diri. Ramadan semestinya berpuasa, tunaikan sholat tarawih bersama zakat fitrah. Janganlah dilupa, itu kewajiban kita. Ya 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 Ramadan. Ya 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 Ramadan. Sebaiknya kita bersyukur kepada Yang Maha Esa atas rasa nikmat juga untuk muhasabah diri. Juga semestinya berpuasa, tunaikan sholat tarawih bersama zakat fitrah. Janganlah dilupa, itu kewajiban kita. Ya 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 Ramadan. Ya 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 Ramadan. Alhamdulillah. Yeay! Jom kembali bersama kami di Sembang Sahur pada hari ini. Assalamualaikum. Kami sekali lagi bersiaran secara langsung sepenuhnya pada hari ini dari Kolej Ibu Zain Universiti Kebangsaan Malaysia. Mana ada suara-suara orang UKM? Suara-suaranya. Wow. Hebat. Masya Allah, memang cukup meriah sekali. Dan saya dan Hanis sebenarnya memang rasa berbesar hati untuk berada di sini. Teruja. Dan sebenarnya malam ini adalah malam kedua dan kami dapat tahu sebenarnya memang semua pelajar-pelajar dan juga staf mungkin di sini di UKM memang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Kalau luar biasa sekali lagi kita nak dengarkan suara semua. Apa khabar semua? Wow, dia macam bergegar lah Dewan bergegar, ni. Ya, Dewan Tapi ni. saya sebenarnya nak berikan kredit kepada Plan B sebab berani bawa lagu tadi Mentang-mentang kita nak bawa penyanyi dia kejap lagi tu. Betul. Jadi mungkin ada di antara kalian yang rasa macam, itu macam lagu drama. Siapakah agaknya kita punya tetamu yang penuh dengan drama ini? Kan menggegar dunia seni juga, dia akan menggegar Dewan ini saya percaya nanti. Dan kita ada satu perkongsian secara menyeluruh untuk kami bawakan kepada anda di Sembang Sahur. Episod pada kali ini, pada malam ini. Saya kira kalau semalam berbicara berkenaan dengan berkongsi rezeki. Hari ini, pada malam ini kita nak berbicara berkenaan dengan jiran. Ada adabnya ni, Daya. Betul, adab berjiran sebenarnya memang sangat menarik. Sebab lagi-lagi bila bulan Ramadan, orang selalu kata, dengan jiran sebenarnya cara paling mudah untuk kita tambah pahala kita. Macam mana tu? Kalau saya tak kenal jiran saya macam mana? Sebab tu saya dengan Hanif hari ini, kita akan kupas sebenarnya tentang adab berjiran, macam mana kita nak tambah dan terus tambah pahala kita. Betul, dan konteks berjiran ini luas, bukan saja untuk duduk berjiran kat rumah, kawasan kejiranan, tapi kalau jiran dalam kolej ni, sebab kita kat UKM kan? Betul. Kena sembang-sembang jugalah dengan geng-geng pelajar kolej ni. Betul. Dalam kolej ni ada jiran biliknya. Ada jiran sekatilnya. Itu pun ada adabnya juga tuan-tuan perempuan. Dan sebenarnya saya dapat tahu juga, Hanif awak macam ada kena-mengena dengan UKM ya? Saya ibarat kembali kepada tempat saya menuntut ilmu dululah, sekitar tahun 2013-2015 di Fakulti Pendidikan di sekitar UKM ni, di Kebangsaan Malaysia. Terbuka tu Hanif. Ada ke geng-geng Fakulti Pendidikan? Adalah kawan saya. Ada Ada kabarnya dekan pun Fakulti Pendidikan juga. Dan ramai jugalah dekat sini. Nanti kita nak kenal-kenal balik lah. Saya rasa berbangga sebab ini adalah produk yang cukup luar biasa. Tidaklah biasa. Daripada orang biasa tu dibesarkan di sinilah. Menjadi yang ada sekarang inilah. Baik. Okay. Dan bercerita tentang adab berjiran sebenarnya, saya dan Hanif kita akan bersembang lagi sambil-sambil anda semua sedang moreh di rumah tu. Betul lah. Memang tak boleh ke mana-mana dan juga tak ketinggalan kita bersama dengan seorang ustaz. Dan hari ini Al-Fadil Ustaz Zarifi akan bersama dengan kita. Dan di Sembang Sahur, selain daripada kita nak bersembang sahaja memberikan informasinya, kita nak berikan juga penyampaian sumbangan dan juga zakat kepada pelajar-pelajar di sini. Ustaz Zarifi kalau dah bersedia bersama dengan tetamu yang paling istimewa dari Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, Hanif dan Dayah Bakar. Kalau tadi Hanif dia sebut, beliau bekas pelajar UKM, isteri saya pun juga bekas pelajar sarjana undang-undang di UKM. Alhamdulillah.
Baik, saudara penonton, istimewa malam ini bersama dengan kami, Sembang Sahur, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan bin Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Profesor Datuk? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah syukur. Menyambut Ramadan Mubarak. Selamat Ramadan Datuk. Datuk sebenarnya tetap segak bergaya Datuk ya. Baik Datuk, tentu sekali Datuk, pelajar di UKM memang pelajar yang begitu terselah sahsiah dan pencapaian akademik. Mungkin Datuk boleh berkongsi bagaimana cara UKM mendidik anak-anak pelajar ini untuk menjadikan mereka sudut tawurin personality dan kemenjadian mereka tu, Datuk. Terima kasih Ustaz. Kalau saya berkongsi, sekarang ni saya berada di Kolej Ibu Zain. Di belakang saya ini adalah ramai pelajar-pelajar kita, sebahagian daripada 30,700 pelajar kita yang terdiri pada pelajar-pelajar antarabangsa dan juga pelajar-pelajar lokal lah. Dan alhamdulillah di UKM ini sebagai sebuah universiti watan yang menekankan bukan saja dari segi aspek sasiah, kita juga menekankan dari segi kognitifnya, generic skillnya, dan di UKM ini sebagai sebuah universiti yang sentiasa memastikan bahawa pelajar-pelajarnya nanti bila dia keluar, dia mempunyai personality yang lain daripada universiti-universiti lain. Kita mengharapkan apabila mereka keluar, mereka bukan saja menjadi seseorang graduan yang mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik di luar, tetapi juga sebenarnya membawa citra dan juga visi Universiti Watan ini. Kita mengharapkan di universiti ini pelajar-pelajar kami bukan saja menjadi seorang profesional, tetapi juga mempunyai ciri-ciri etika, semangat kenegarawanan, semangat kesukarelawan, menghormati, sentiasa aktif dan juga sentiasa sensitif terhadap segala perkara-perkara yang berada ataupun terjadi di sekeliling mereka. Baik, saya tertarik Datuk sebut bagaimana berbentuk pelajar UKM, khususnya yang pertama kita membina daya intelektual, yang kedua daya idealisme dan juga aktivisme. Jadi mungkin boleh Datuk berkongsi bagaimana UKM ataupun bentuk program yang dianjurkan kepada para pelajar kita, Profesor Datuk. Okey. UKM ini telah melalui proses yang cukup lama dalam mendewasakan pelajar-pelajar kita. Di UKM ini kita percaya bahawa pelajar sebagai kita punya pemegang taruh mempunyai kebebasan untuk mencari dan menimba seberapa banyak ilmu. Dan salah satu daripada citra yang kita rasakan penting kepada pelajar adalah kita memberikan pelajar segala autonomi. Right? Pelajar-pelajar di UKM ini bukan saja diberikan kebebasan untuk menimba, meneroka ilmu-ilmu baru, tetapi dengan kerjasama daripada pihak High Ehwal Pelajar, dengan kerjasama daripada KM UKM, pelajar-pelajar kita ini mempunyai kebebasan dari segi melaksanakan pelbagai aktiviti. Mereka bebas untuk berpolitik, mereka bebas untuk melaksanakan program-program yang dirancang oleh pihak KM UKM dan juga pihak universiti. Kami percaya bahawa untuk melahirkan seorang individu yang bukan saja bersifat inklusif, tetapi mereka juga mempunyai pengalaman bukan saja yang diperolehi di bilik darjah, tetapi juga aktiviti-aktiviti yang dirancang. Dan sebab itu di universiti ini, Hal Ehwal Pelajar khususnya memberikan penekanan yang cukup besar kepada pelajar-pelajar, bukan saja pelajar-pelajar yang berada di dalaman, tetapi juga pelajar-pelajar antarabangsa, untuk mereka sama-sama merasai dunia sebagai seorang mahasiswa. UKM tempat yang sesuai dan sangat produktif, inklusif untuk memastikan pelajar-pelajar kita nanti aktiviti yang mereka perolehi melalui pelbagai program yang dirancang itu memberikan manfaat, pengalaman yang berguna, dan bila mereka keluar sebahagian daripada graduan-graduan ini pastinya akan mendapat tawaran yang lebih hebat dalam kalangan industri. Baik, saudara penonton, saya menyaksikan sendiri di Dewan Kolej Ibu Zain pada malam ini bagaimana para penuntut dari dalam negara, negara kita Malaysia, mereka berinteraksi dengan para pelajar dari luar negara di peringkat antarabangsa. Jadi saya kira ini satu kekuatan dan nilai tambah kepada para pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, Datuk, terakhir Datuk, kita berada pada fasa pertengahan Ramadan. Malam ini malam ke-16 Ramadan. Mungkin Datuk boleh kongsikan sepanjang bulan Ramadan ini, apakah bentuk-bentuk projek ataupun program bagaimana kita melibatkan juga masyarakat di Lembah Kelang ni, Datuk, Profesor? Di UKM ini kalau Ustaz tengok, kita raikan Ramadan dengan cukup meriah.
Bukan saja kita mengimarahkan masjid melalui program-program seperti tarawih dan sebagainya, tetapi juga pelajar-pelajar kita ini kita dedahkan dengan pelbagai aktiviti. KM UKM mengambil peranan yang penting terutamanya dalam program-program bagi membantu pelajar-pelajar di bawah B40. Kita memberikan mereka sedekah dalam bentuk bakul rahmah, kita memberikan mereka food bank, kita juga memberikan mereka bantuan-bantuan dalam bentuk zakat. Dan menariknya pada sesi Ramadan kali ini bersama dengan SISMEC dan juga HEPA, pelajar sendiri terlibat dalam program yang dinamakan sebagai Bisiswa at Bazar UKM. Cantik tempat ni, cantik program ini kerana dia terletak berdekatan dengan Dekta dan dekat dengan jalan besar, di mana di sini hampir lebih kurang 80% pengusaha-pengusaha yang menjalankan aktiviti perniagaan bagi Bazar Ramadan ini. Dan menariknya Ustaz, daripada bilangan mereka yang terlibat dalam perniagaan itu, 60% adalah kalangan pelajar-pelajar sendiri yang mempraktikkan pengajaran dan pembelajaran entrepreneur mereka dalam konteks keusahawanan. Dan mereka ni menjual pelbagai juadah yang bukan saja membantu pelajar kita untuk mendapatkan juadah semasa untuk berbuka, tetapi juga sebenarnya memberi peluang kepada mereka mencari pengalaman bagaimana untuk menjadi seorang usahawan insya-Allah pada satu masa akan datanglah. Baik, alhamdulillah betul sekalian. Saya begitu teruja mendengar penjelasan daripada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan bin Haji Toriman, Naib Chancellor UKM, yang memberikan kekuatan dan hala tuju kepada pelajar-pelajar UKM. Datuk, saya rasa tak sabar-sabar dah. Saya pun lepas ni rasa nak mendaftar jadi pelajar UKM selepas ini. Baik, Profesor sekalian, mari kita berikan tepukan kepada Profesor Datuk Dr. Naib Chancellor UKM dan seluruh warga UKM. Hadirin sekalian, terus kita bersama-sama dengan Anif Izzati bersama Gelu Serna. 5 rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas penghidap diabetes. Yang paling menakutkan adalah mereka mungkin tahu ataupun peratusan yang tinggi bagi mereka yang sebenarnya tak tahu pun ada kondisi diabetes ataupun berisiko mempunyai sakit diabetes. Jadi hari ini kita akan berkongsi dengan anda, bukan saya tapi seorang pakar yang akan berkongsi yang lebih mengetahui tentang glucina yang akan memudahkan lagi penghidap diabetes untuk mengawal keadaan ataupun paras gula dalam darah. Jadi bersama dengan saya pada hari ini iaitu Dr. Nina Mazira Muhammad Said selaku pengarah perubatan Unit Nutrisi Abbott Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, terima kasih bersama dengan kami di Sembang Sahur untuk berkongsi tentang kebaikan glucina sendiri. Jadi pada anda semua teruskan bersama dengan kami kerana beberapa minit ini perkongsian dia amat padat berkaitan dengan bagaimana untuk kita kawal gula ataupun gula dalam darah dan juga implikasinya terutama sekali bagi penghidap diabetes. Mungkin Dr. Nina nak kongsikan. Ya, diabetes merupakan satu keadaan di mana kadar atau paras gula mereka menjadi sangat tinggi dan ini boleh menjadi satu masalah yang serius apabila ia kekal tinggi pada jangka masa yang lebih panjang ataupun ia boleh meningkat ke tahap yang sangat tinggi. Pengurusan diabetes banyak bergantung kepada pengurusan kendiri seorang pesakit itu. Jadi jika mereka tidak mengikut atau patuhi rawatan yang disyorkan oleh doktor mereka atau tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, ini boleh menyebabkan mereka kurang berkesan dalam kawalan diabetes mereka. Kita tahu bagi pengidap diabetes yang tidak mengawal penyakit mereka dengan baik, mereka sebenarnya berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi yang serius dalam jangka masa panjang. Antaranya ialah mereka boleh mempunyai risiko hingga 2 ke 3 ganda lebih tinggi mengalami serangan jantung ataupun stroke. Mereka juga berisiko mengalami kerosakan kekal pada saraf tangan atau kaki mereka dan ini menyebabkan mereka boleh mendapat ulcer kaki, jangkitan dan seterusnya, amputasi tangan ataupun kaki mereka. Dan selain pada itu, mereka juga boleh mengalami kerosakan kekal pada mata dan ini boleh menyebabkan masalah penglihatan yang serius. Dan selain itu, kita juga tahu diabetes merupakan penyebab utama kerosakan buah pinggang di kalangan pesakit. Betul, itu dia antara implikasi yang kita perlu tahu. Kadang-kadang bukan sahaja kita fokuskan kepada sakit diabetes, tetapi sebenarnya banyak lagi komplikasi-komplikasi yang lain yang mungkin terjadi jika tidak kawal pada peringkat lebih awal. Mungkin apa simptom awal? Kan orang kata prevent is always better than cure. Bagaimana untuk kita kawal pada peringkat awal? Mungkin simptom-simptom yang individu boleh kenal pasti mereka berisiko mempunyai diabetes.
Okey, bagi pesakit diabetes yang merancang untuk berpuasa, mereka perlu memastikan mereka memantau paras gula mereka secara teratur atau pada bila masa apabila mereka mula mengalami simptom-simptom bila paras gula mereka menjadi terlampau tinggi atau terlampau rendah ataupun pada bila masa bila mereka berasa kurang sihat. Okey, antara simptom-simptom paras gula rendah atau kita panggil hypoglycemia ialah apabila mereka boleh mendapat simptom seperti merasa berpeluh, menggeletar, jantung mereka berdebar-debar, mereka juga boleh mengalami kekeliruan dan merasa lapar. Dan apabila mereka atau paras gula dalam darah mereka menjadi sangat tinggi, iaitu hyperglycemia, mereka boleh mengalami simptom-simptom seperti peningkatan rasa dahaga, mereka kerap membuang air kecil, mereka boleh penglihatan mereka boleh menjadi kabur ataupun mereka merasa lesu. Jadi apabila mereka mula mengalami simptom-simptom ini, adalah penting untuk mereka berbuka puasa kerana tidak lagi selamat untuk mereka meneruskan puasa mereka. Ya, itu dia kan, kadang-kadang kita rasa memang kita nak teruskan ibadah, tapi dalam waktu yang sama kesihatan kita pun perlu dijaga dan juga memastikan tidaklah begitu memudaratkan kesihatan kita. Kelazimannya bila kita melihat kepada tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019, kelazimannya bagi mereka yang pengidap diabetes ni merupakan warga emas. Jadi kita khawatir nak bagi ke tak bagi ke, kadang-kadang memang mak nak sangat puasa, tetapi ada beberapa perkara yang mungkin perlu diberi perhatian. Ya, betul. Bagi mereka yang ingin berpuasa dan menghadap diabetes dan lebih berusia, ini semestinya akan meningkatkan risiko mereka untuk mengalami komplikasi kesihatan apabila berpuasa, terutamanya jika mereka mempunyai komorbiditi lain ataupun mempunyai masalah kognitif. Jadi tetapi apabila mereka faham bagaimana menguruskan diabetes dengan betul, mereka masih boleh berpuasa dengan selamat. Antara langkah-langkah yang mereka boleh ambil adalah mereka perlu berjumpa dengan pakar atau doktor yang merawat mereka dan juga pakar diet sebelum mereka berpuasa, sebaik-baiknya 1 atau 2 bulan sebelum berpuasa, supaya mereka risiko mereka boleh dinilai dan mengetahui sama ada mereka boleh berpuasa. Yang keduanya, mereka perlu mengamalkan pengambilan diet yang seimbang, terutamanya masa berbuka, dan boleh mempertimbangkan pengambilan formulasi khusus diabetes sewaktu bersahur ataupun sebagai snack yang sihat, kerana ia boleh membantu mereka menstabilkan paras gula, kerana karbohidrat yang terdapat di dalam formulasi khusus diabetes seperti glucena ini adalah karbohidrat yang diserap secara perlahan, so tak adalah lonjakan paras gula selepas mereka makan. Selain pada itu, mereka perlu minum air yang mencukupi sewaktu berbuka dan waktu sahur. Mereka perlu memantau paras gula secara kerap supaya jika terdapat komplikasi, ia boleh diintervensi awal lah. Dan selain pada itu, rehat yang mencukupi, tidur mencukupi adalah juga penting, dan mereka juga perlu mengenal pasti apakah simptom-simptom gejala seperti hypoglycemia dan hyperglycemia supaya mereka boleh berbuka apabila tidak lagi selamat untuk mereka berpuasa. Ya, itu dia sedikit pesanan kan, sebab kadang-kadang kita terlupa dan mungkin terlalu ambil leka lah dengan perkara-perkara yang mungkin boleh memudaratkan kesihatan. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nina Mazira Muhammad Said selaku pengarah perubatan Unit Nutrisi Abbott Malaysia yang berkongsi bersama dengan kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana untuk mengawal paras glukosa bersama dengan glucena. Kalau anda mungkin terlepas, jangan risau, nanti ada saja siaran yang anda boleh saksikan lagi di sama ada platform media sosial kami. Baiklah, ini saja untuk kita kongsikan bersama dengan anda, tapi jangan ke mana-mana, kalau teruskan bersama dengan kami untuk perkongsian seterusnya dalam Sembang Sahur. Sembang Sahur ala Amboy Amboy, seindah kasih ala Amboy Amboy, bulan Ramadan ala Amboy Amboy di TV3. Alhamdulillah. Yay, kembali bersama kami di Sembang Sahur di TV3 ini, dan kita nak teruskan bawa kepada anda satu lagi yang menariklah di sini kan, sebab band Super Plan B ni sebenarnya memang bersemangatlah untuk memeriahkan Sembang Sahur pada malam ni. Betul, dan sebenarnya selalu datang memang tak pernah tak tersenyum. Cuba tengok muka seorang-seorang. Dan kabarnya mereka ni kan sambil-sambil buat persembahan tadi, Plan B ni sambil tu mereka minum satu minuman yang sangat hebat, Super Milk Tea kabarnya, dan ianya suatu yang sangat sedap, memang super. Sedap ke tidak ni, Jad? Okey, dah. Oh, tak ada mic. Cuba bismillah dulu, bismillah. Luar biasa. Sebab kabarnya Super Milk Tea ni diperbuat daripada daun teh segar dan rasanya halus.
lembut dan juga ringan. Wow, cara awak bercerita tu membuatkan saya rasa saya nak minum, betul tak? Tapi kita bagi plan B dulu rasa, nampak macam happy sangat dekat situ. Tak, kenapa kat sini tak hantar sekali? Tak apalah, nanti kita ambil yang kat depan ni lah, bawa balik minum ya. Betul lah. Hanif, tak apa, kita meraihkan tetamu. Ya. Ini macam jiran kita juga kalau ikut ni. Kenapa kami cakap jiran? Sesuai juga dengan topik kita hari ini, iaitu adab berjiran. Ini berjiran di set. Dan sebenarnya saya dengan Hanif bukan saja berdua. Betul. Kita bersama dengan, adalah tadi mula-mula seorang ustaz tu. Kan, pakai baju lebih kurang warna saya. Mudahnya khabar nak sambung belajar pula kat UKM ni. Itu ceritanya. Pantang adik-adik pelajar kita ni bagi tepukan je nak sambung belajar pula. Ustaz Zarifi ya, Ustaz Zarifi. Alhamdulillah, Hanif dan Dayah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Makin bersemangat ya. Ya, sihat-sihat. Dan juga kita ada seseorang yang pakai baju putih cukup kacak bergaya hari ini. Kita ada Apple Roza. Assalamualaikum. Jom bagi tepukan pada Apple Roza. Kenal tak Apple Roza ni? Kenal ke tidak ni? Roza. Dan sebenarnya saya sangat suka kalau Apple, Ustaz Zarifi perasan ya, di meja-meja belakang kibarkan bendera anda boleh? Wow. Yes, we have international students from Japan, from Korea, from Brunei, from Saudi Arabia. Lagi di mana lagi? Cakap mana tu? Suara anda. China, Singapore. Ada Brunei. Wow. Japan dah cakap dah. Ada opa-opa ke? Masya Allah. Luar biasa. Dan mereka ni adalah jiran-jiran kita juga Dayah ya. Betul malam ni, dan betul lah yang dikatakan oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Haji Torimat, itu Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Inclusivity. Di mana memang UKM ni memang you boleh tengok pelbagai jenis wajah-wajah yang ada di sini kan, dan semuanya saya tengok happy lah malam ni, Hanif. Betul lah, rasa macam nak sambung belajar sangat. Nak sambung belajar balik. Tak sebegitu kita Apple. Awak jalan dulu. Saya jalan dulu. Apple ada berjiran. Macam mana jiran-jiran awak sekarang ni Apple? Alhamdulillah, jiran yang first kali paling penting bagi saya adalah kita kena buat geng lah. Dan kebetulan jiran-jiran yang kiri kanan tu umurnya tak berapa jauh dengan saya. Jadi boleh jadi geng. Cantik. Itu yang paling penting, sebab jiran lagi pula macam saya, kadang-kadang kerja saya sebagai pemuzik, kebanyakan kerja saya adalah malam hari. Betul? Malam hari, jadi kadang-kadang keluarga dekat rumah. Jadi memang amat penting untuk saya geng dengan jiran-jiran untuk kita kata hubungan tu baik, supaya apa-apa jadi kita tahu ada support system dekat kiri kanan tu. Wow, dari sudut jiran tu penting pula. Mungkin Apple ada apa-apa pengalaman kan, mungkin boleh dikongsikan dengan semua penonton dari rumah dan juga semua di sini. Kejadian di mana ini saya perlukan bantuan jiran saya ataupun mereka datang membantu. Ini cerita, kalau cerita memori ni lah. Masa kecil-kecil saya hidup dekat rumah flat. Rumah flat. Rumah flat di Ceras, flat Sri Sabah nama flat tu. Dan antara bantuan-bantuan jiran yang memori yang paling saya ingat adalah kalau rumah flat, masalah paling besar kita adalah kalau air tak ada. Betul. Air tak ada. Jadi kita punya kerjasama jiran kita adalah kita settlekan masing-masing sama-sama angkat. Bukannya macam rumah sendiri je angkat. Kita macam kita angkat untuk rumah dia pula. Lepas ni rumah yang ni pula. Itu antara memori yang saya akan ingat lah. Kalau jiran-jiran tu kalau bekerjasama, kerja jadi mudah. Nampak macam tema kartun punya tu kan. Bila bekerjasama semua jadi mudah. Nampak tak? Harmoni, sangat harmoni. Tak ada pakai sistem yang lapor-por, watagungsi tu. Jangan, tinggi sangat flat tu. Tak lepas. Ustaz Zarifi, ini ada berjiran dan mungkin ramai yang nak mendengarkan berkenaan dengan jiran-jiran ni. Sebab mereka pun jiran kolej, jiran sebilik, jiran bilik-bilik yang lain Ustaz kan? Adab berjiran yang dituntut dalam Islam secara ringkas yang mudahnya Ustaz, secara ringkasnya. Baik, Hanif dan betul sekalian, Dayah. Dalam Islam, Nabi pesan kepada kita, al-jar qabla ad-dar. Sebelum kita nak pilih rumah, kawasan rumah tu, Nabi pesan kepada kita, tengok jiran dulu. Kerana itu antara 4 perkara yang Nabi sebut, kalau kita dapat 4 perkara ni, kita dapat kebahagiaan. Nombor 1, rumah yang luas, rumah yang selesa. Yang kedua, salah satunya ialah jiran yang baik. Jadi bila dapat jiran yang baik, ini satu nikmat. Macam Ipoh sebut tadi kan, bila tak ada air kan. Jadi kejiran ni lah yang bantu kita. Saya pun ada pengalaman peribadi. Hanif, Dayah. Saya dah anak istimewa seorang. Kebetulan anak istimewa saya ni pada satu malam tu dia seperti kena sawan. Jadi saya ni waktu ni, anak-anak lain ada 2 lagi yang di belakang tu. Jadi kita dah tak fikir pada ni. Fikir macam mana nak cepat sampai hospital.
Jadi bawa anak ni dan anak-anak di rumah yang sedang tidur tu, waktu tu berlaku malam, saya kontak jiran lah. Abang, tolong jaga anak saya ni yang 3 lagi ni, kerana saya nak bergegas ke hospital ni. Jadi alhamdulillah jiran bantu tengok anak-anak kita. Kerana tu Hanif dan Dayah, Ipul, kita ni jangan sombong dan jangan menyombong. Itu je. Betul lah, saya rasa Ustaz ni dia baru buka rimah Ipul. Muka rimah kita dah macam ni dah. Oh, baik Ustaz. Dah terangguk, tak ada yang tergeleng-geleng ya Ustaz. Tapi sekarang kita nak mengangguk juga sebab kali ni kita nak kongsikan dalam sembang sahur ni. Kalau bab-bab moreh, bab-bab masak ni, inilah yang kena tengok. Inilah dia. Sebab selalunya bila bulan Ramadan ni, orang yang tak reti masak tiba-tiba jadi pakar. Disebabkan perkongsian-perkongsian masakan. Masak ni. Dan kita nak bawakan kepada anda semua iaitu satu makanan yang mungkin boleh buat kita happy atau bahagia. Biar betul. Namanya adalah tauhu keriangan. Yang dibawakan oleh Sri Murni. Ya, betul. Jom. Kita saksikan. Assalamualaikum, hai penonton. Anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Dan untuk segmen kali ini saya akan masak menggunakan minyak Sri Murni. Kenapa saya guna minyak Sri Murni ni? Sebab minyak Sri Murni ni boleh diguna pakai untuk segala jenis menu. Dan kalau anda guna untuk masakan, ianya akan jadi lebih rangup, lebih wangi dan yang paling penting, lebih sedap. Okey. Jadi sekarang ni untuk menu saya ini saya akan goreng menggunakan minyak. Jadi saya akan panaskan kita punya minyak dululah. Saya akan tuangkan kita punya minyak Sri Murni ni dekat dalam. Dan apa yang saya guna sekarang ni adalah minyak untuk 2 kilo. Sebenarnya minyak Sri Murni ni dia ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan juga 5 kilo. Maksudnya dia bergantung kepada anda nak guna banyak mana. Kalau macam family besar macam saya, mungkin kena pakai 5 kilo lah. Kalau tak, boleh cari yang 2 kilo sebab 2 kilo ni dia ada pemegang. Jadi lebih mudah lah kalau kita nak pakai. Okey, minyak dah tuang. Sekarang ni kita boleh panaskan dia dahulu. Alright. Jadi untuk menu ni diberi nama tahu keriangan. Sebab apa tahu keriangan? Sebab bila kita makan, kita akan rasa gembira. Okey, jadi apa bahan yang diperlukan? Semuanya dah ada kat depan. Yang pertama, kita perlukan kita punya tahu pok ni, sedikit kentang, isi udang, kita ada sos tiram, garam, cili flake, telur sebiji, daun bawang dan juga carrot. Kita ada sedikit minyak bijan, halia dan juga bawang putih. Itu saja yang diperlukan. Dan cara saya buat ni adalah lebih mudah lah. Sebab kita akan gaulkan semuanya sekali dekat dalam kita punya mangkuk ni. Baik, untuk langkah yang pertama, saya akan parutkan kita punya bawang putih. Seterusnya, saya akan masukkan juga kita punya lobak merah. Okey, parutkan semua sekali. Seterusnya, saya akan parut juga kita punya kentang. Alright, saya akan parutkan lebih kurang dalam 2 biji. Alright, that's it. Cukuplah ni. Saya rasa untuk kita punya resipi ni pun dah cukup banyak dah. Tak nak terlalu banyak, nanti kita tak dapat rasa dia punya udang tu kan. Okey, jadi ini hasil dia. Lepas saya dah parutkan kita punya bawang putih, lobak merah kita, lepas tu kita punya kentang dan juga kita punya halia sedikit. Jadi saya boleh satukan juga kita punya bahan-bahan yang lain ni, iaitu kita punya isi udang dan kita boleh masukkan juga kita punya telur sebiji dan kita boleh gaulkan yang ini dahulu. Okey, dah gaul sebati lebih kurang macam ni. Kita boleh masukkan kita punya bahan yang seterusnya, iaitu sos tiram. Kita masukkan secubit garam dan sedikit cili flake untuk pedas-pedas sikit. Seterusnya kita masukkan kita punya minyak bijan. Dan sekarang ni saya akan potong kita punya daun bawang untuk kita masukkan dekat dalam kita punya bowl ni. Okey. Bagi separuh. Kemudian kita slice dia. Sekarang ni kita masukkan dalam bowl. Baik. Ini hasil dia lah. Okey, kita kacau sikit lagi. Ni kiranya untuk inti dia dah jadi. Sebab semua bahan-bahan yang kita nak masukkan semuanya kita dah satukan dekat dalam ni. Cuma kita nak bagi dia lebih sekata, kita kacau je sikit lagi. Alright, seterusnya saya akan potong kita punya tahu pok ni. Ini cara dia yang berbeza sikit, khas untuk kita punya sembang sahur. Saya akan bagi dia separuh macam ni, tapi menyerong. Kita potong tanpa putus, kemudian kita terbalikkan dia macam ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebab nanti inti tu saya akan masukkan kat dalam. Lepas tu kita tutup dia, kita gorengkan dia. Okey penonton, saya dah siap panaskan kita punya minyak dan sekarang ni saya tengah buat kita punya tahu keriangan ni. Saya dah masukkan kita punya inti, kemudian kita ratakan sedikit dan kita buat satu lagi. Cara dia mudah je. Jangan lupa terbalikkan kita punya tahu. Kemudian kita masukkan inti ni ke dalam ni dan kita boleh terus gorengkan dia. Bila buat macam ni, anda dah tak perlu dah nak orang kata apa, nak celup-celup dekat dalam telur ke kan, baru nak goreng, tak perlu. Buat macam ni, kita boleh terus masukkan dekat dalam minyak yang kita dah panaskan ni. Okey, kita goreng terus. Baik, saya akan goreng kita punya tahu ni.
lebih kurang dalam masa 5 ke 6 minit ataupun sampai dia betul-betul perang lah, bagi dia garing, bagi dia rangup sikit sampai dia bau. Okey, 5 ke 6 minit sahaja. Dan macam biasa untuk minyak Sri Murni ni sebenarnya dia didatangkan dengan 4 saiz. Okey, yang ada dekat tangan saya yang mudah yang ada pemegang ni, ini adalah 2 kilo. Alright, jadi sekarang ni kita tunggu lebih kurang 6 minit, okey, sehingga dia betul-betul garing dan juga dia cantik perang. Bila dah siap nanti saya akan tunjukkan hasil dia, kita punya tahu keriangan. Alright, jadi 5 ke 6 minit kita tunggu. Sekarang ni pun bau saya punya tahu keriangan bila goreng dengan minyak Sri Murni ni memang wangi. Saya tak sabar nak bagi dia lebih garing. Lebih kurang 5-6 minit kita tunggu, nanti saya akan tunjukkan hasil dia. Baik penonton, inilah hasilnya lepas saya dah goreng menggunakan minyak Sri Murni yang ada 4 jenis saiz. Yang pertama dia ada yang jenis 1 kilo, lepas tu dia ada 2 kilo macam kat depan saya ni, dan dia ada 3 kilo, kemudian yang paling besar adalah 5 kilo. Dan bila kita dah goreng, saya sendiri dah dapat hasilnya menggunakan minyak Sri Murni. Saya punya hidangan jadi wangi, rangup dan yang paling penting sedap. Kalau nak tahu rasa saya punya tahu keriangan ni, jangan bangsa ala amboi amboi, seindah kasih ala amboi amboi, bulan Ramadan ala amboi amboi, di TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Yeah. kasih Plan B dan juga terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama dengan kami daripada pukul 11 sampai sekarang. InsyaAllah 1 jam kami akan bersama dengan anda dan kami masih lagi bersiaran secara langsung. Ini di Kolej Ibu Zain Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Tapi kalau sekarang kita minta dia orang tepuk, memang susah sikit nak tepuk. Sebab masing-masing tengah moreh, tengah makan, betul-betul makan ni. Itulah nampak meriah. Saya nampak ada bubur lambuk, bubur pulut hitam. Apa lagi ada tu? Saya nampak nasi ada. Orang kata meriahnya moreh dekat UKM ni sebenarnya. Tapi mereka masih bersama dengan kita. Betul. Kalau ada tak percaya, kita dengarkan sikit suara. Boleh. Boleh dengarkan suara sedikit UKM? Boleh. Jangan tersembur ya. Sebab bila moreh, dia punya tenaga semakin banyak. Dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Zarifi dan juga April Roza di Sembang Sahur pada malam ini. Berbicara berkenaan dengan adab berjiran ya. Jiran kita setakat ni memang kita cerita yang baik-baik je Pul. Pengalaman awak sendiri sebagai jiran, macam mana awak nak pastikan ataupun keluarga awak bahawa kita ada jiran ni, kita nak santuni jiran tu. Awak sendiri tetapkan macam mana guideline tu Pul? Kalau saya adalah, kalau kita ada, saya punya rule sebenarnya bila ada eye contact maknanya ada connection. Ini masa awal-awal lah. Bila ada connection maknanya kita perlu bertegur sapa. Baik. Kita jangan tunggu dia nak tegur dulu ataupun kita macam hesitate ke nak tegur ke tak nak ke, tak. Saya punya rule senang je. Kalau ada eye contact memang kita harus bertegur sapa dekat mana-mana pun. Jadi bila dengan jiran pun saya buat benda yang sama. Itu antara yang saya pegangkan lah, sebab dia sebenarnya kadang-kadang orang-orang kita ni mungkin terlalu kita kata beradab ataupun sopan kerana kadang-kadang kita takut nak menyinggung orang lain. Betul. Kadang-kadang macam saya pula situasinya adalah kadang-kadang saya ni kekurangannya adalah orang tahu pekerjaan saya dan mungkin ada orang ingat saya perlukan privacy apa semua kan. Tapi benda tu yang saya letakkan rule tu, bila ada eye contact kita perlu bertegur sapa. So ice breaking dekat situ lah. Bila dah settle dah boleh sembang, sebenarnya okey je. Mungkin lah masa dia tengok Apple tu, itu penyanyi. Penyanyi itulah penyanyi tu. Dia pun nervous juga kan. Tapi awak kata eye contact terus. Itu saja. Jangan main mata sudahlah. Main mata tu dah topik lain. Jangan, itu topik tu bahaya. Isteri tengah menonton. Ni marah orang rumah nanti. Kena kawan. Macam Ustaz Zarifi sendiri tadi, Ustaz Zarifi ada kongsikan sedikit lah macam kalau adab berjiran ni, kalau Islam ni macam mana kita nak memilih, kita memilih kawasan lah contohnya, memilih kawasan penjiranan lah. Kawasan penjiranan okey, macam Ustaz sendiri pun ada pengalaman juga kan? Pasti ada pengalaman. Tapi kalau dari konteks macam mana kita nak tambah pahala dengan kita jaga adab berjiran ni, Ustaz, bagi idea kepada kami-kami ni. Betul, Ustaz. Supaya dapat menyantuni jiran-jiran juga, yang penonton di rumah pun. Okey, Dayah, Hanif dan Nepal, penonton sekalian. Nombor 1, Nabi ajar bagi salam. Baik. Ya, bagi salam. Jadi bila kita bertemu jiran, contoh kita nak pergi kerja kan, besok nak pergi kerja, dah eye contact tadi. Assalamualaikum bang, apa khabar? 1. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Beri jamuan makan. Ni kita masuk bulan puasa ni kan, betul? Kan kalau kita zaman dulu, mak kita pesan kan, Zarifi ni ikan goreng kan, bagi pada jiran sebelah. Dan pesan pada jiran, nak balik pinggan ni makcik ya. Jadi amalan ni yang hilang pada kita. Dan kita sembang sahur kan,
tak salah juga, selain kita bagi juadah berbuka puasa, kita kongsi juga juadah bersahur. Contoh, Anik baru balik Sarawak kan. Beli ikan terubuk, ikan masin, terubuk Sarawak tu kan. Betul. Kita masak kan. Bau jiran sebelah bau. Ya Allah, sedapnya. Masya-Allah, macam mana Ustaz tahu ni, ya Allah. Sila-sila saya Ustaz Zarifin berjiran dengan awak. Kan sedapnya bau tu kan. Jadi Nabi ajar bila kita masak, tuan-tuan puan sekalian, lebihkan kuah. Jadi maknanya kita kongsi makanan kita tu dengan jiran sebelah. Kita bagi tu bukanlah, dan jiran pun bukanlah nak makan sangat pun. Tapi tadi bila kita bagi tu dia rasa, ya Allah, Hanif ni ingat kat aku lah. Dayah ni ingat kat aku lah. Jadi itu nombor 2. Kongsi makanan. Dan nombor 3 Nabi sebut wasilul arham. Kita sentiasa pertautkan silaturrahim. Maknanya apa tuan-tuan? Jangan gaduh-gaduh. Ya, Nabi sebut la yadkhulul jannah qati'un. Tak masuk syurga ni. Tak masuk syurga dah ya orang yang memutuskan silaturrahim. Jadi jangan bergaduh lah. Jangan bergaduh. Jadi ialah kita manusia biasa, kadang-kadang terasa hati dan sebagainya. Terguris kan? Okey, bila terguris apa nak buat? Kita bertemu 4 mata. Kita dengan dia sembang depan-depan. Abang, tegur saya bang, apa yang saya tak betul bang? Kan? Kadang-kadang kita berjiran, Dayang kan? Ya, Ustaz, betul. Kadang-kadang kita rasa mungkin betul. Tapi jiran rasa tak betul. Baik. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan puan kena jaga adab dengan jiran. Ini sebenarnya adalah satu teguran juga. Mungkin kepada saya dan Hadif. Betul. Mungkin kepada anda sedang menonton yang macam nampak jiran tak nak bagi eye contact. Betul. Cepat-cepat masuk rumah. Patutnya kita bertegur siapa. Dayah, Apple, Ustaz, saya nak WhatsApp jiran saya sekarang. Suruh tengok Sembang Sahur sebab kita nak kongsikan satu lagi perkongsian ini singgah sahur untuk ziarah bomba pula antara petugas Barisan Hadapan yang sekali lagi dibawakan oleh Seri Murni. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton Sembang Sahur. Anda bersama saya Aiman Sufian Azmar. Pada hari ini saya berada di Balai Bomba dan Penyelamat Rawang dan spesialnya hari ini kita nak jumpa dengan insan-insan istimewa yang sanggup mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan masyarakat-masyarakat di Malaysia ini. Siapakah mereka? Apa tunggu lagi? Jom kita jumpa dengan mereka. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini Tuan Abdul Latif Makno, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rawang. Apa khabar Tuan? Baik, sihat Alhamdulillah. Baik, terima kasih Tuan bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak tahu juga biasanya kalau bomba ni kalau tak tangkap ular, tangkap macam-macam lah yang ada dekat rumah-rumah orang ni. Cuma kita nak tahu bagaimana kesiapsiagaan jadual harian ni di Balai Bomba Rawang ni. Ya, terima kasih. Bagi anggota-anggota di Balai Bomba dan Penyelamat Rawang, bukan di Rawang saja, di satu Malaysia, kami telah disediakan dengan satu jadual tugas harian yang perlu dipatuhi sekiranya tidak ada sebarang operasi. Jadi jadual-jadual itu termasuk dengan pemeriksaan peralatan, membuat maintenance peralatan-peralatan yang tertentu, riadah bersukan dan juga membuat latihan praktikal serta kelas dan sebagainya. Jadi ini antara aktiviti yang dilakukan oleh kata jabatan ataupun anggota-anggota di Balai Bomba Rawang ni. Ya, saya. Okey, terima kasih. Bukan Balai Bomba Rawang saja, di seluruh Malaysia ditetapkan dengan satu jadual yang dikatakan jadual tugas harian yang perlu diikuti sekiranya tidak ada sebarang operasi. Aktiviti ini tetap sama, tak kira waktu, siang ataupun malam, jadual itu tetap dipatuhi walaupun pada bulan puasa. Itu dia, itulah kesiapsiagaan kita melihat anggota di Balai Bomba dan Penyelamat Rawang ni, bukan saja Rawang, seluruh Malaysia. Terima kasih Tuan Abdul Latif Makno atas penjelasan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suasana sunyi menyelubungi awal pagi semalam di sebuah tapak perkemahan di Batang Kali, Hulu Selangor. Bertukar menjadi laman bencana apabila kawasan itu dilanda tanah runtuh.
Kerja-kerja mencari dan menyelamat ini dilakukan oleh pihak bomba serta dibantu bersama agensi lain iaitu Persatuan Bomba Sukarela, Bomba Swasta, PDRM. Seluruh rakyat Malaysia digemparkan dengan tragedi sedih iaitu berkaitan dengan tanah runtuh yang berlaku di Batang Kali. Dan pada hari ini kita bersama dengan Tuan Kamil bin Hamadan, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru dan juga anggota mereka yang turut sama yang berada membantu ketika tragedi berlaku. Jadi kita nak tanya kepada Tuan, bagaimanakah tragedi tersebut berlaku dan bagaimanakah kita dapat menginsafi perkara ini kepada masyarakat di luar sana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penolong penguasa bomba Kamil bin Hamadan selaku Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru. Bersama saya adalah insan-insan yang terlibat secara langsung sebagai first responder pada hari itu, iaitu pada 16 Disember awal pagi dalam jam 2.30. Satu tanah runtuh yang melibatkan dianggarkan pada peringkat awal 100 orang yang terlibat. Tapi alhamdulillah bilangan itu berkurang, hanya yang terlibat hanya 92 orang. So pada peringkat awal kami sampai di tempat kejadian, tempat begitu gelap, sejuk dan agak sunyi, dan alhamdulillah tim saya di belakang ini telah dapat mengeluarkan satu kumpulan di peringkat awal yang terdiri daripada 23 orang ke tempat yang selamat untuk diberi rawatan, dan seterusnya mereka atas arahan saya menjalankan satu pencarian apabila kita mendapat signal di mana ada terdapat lagi satu kumpulan yang masih lagi terperangkap di kawasan hilltop, kawasan atas sekali di tapak perkemahan tersebutlah. Baiklah, kita nak ucapkan taziah kepada keluarga yang terlibat dalam tragedi runtuhan di Batang Kali. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Kamil dan juga abang-abang kita yang bertungkus lumus dalam menyelesaikan misi ini. Kita jumpa lagi Tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bersama dengan penaja kita pada hari ini. Wakil daripada syarikat Seri Murni akan menyampaikan sedikit cenderahati kepada pihak Balai Bomba dan Penyelamat Rawang. Dipersilakan Tuan. Wow. Saya pun dapat juga Dapat juga. Okey, terima kasih Tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, minyak masak Seri Murni ini sesuai untuk semua jenis hidangan. Kalau masak, makanan akan jadi lebih rangup, lebih wangi dan lebih sedap. Dan anda semua boleh dapatkan di pasaran sekilo, 2 kilo, 3 kilo dan juga 5 kilo. Bagi keluarga yang kecil boleh dapatkan pack 2 kilo kerana di sini ada pemegang. Senang nak dituangkan di dalam kuali. Jadi apa lagi? Dapatkan minyak masak Seri Murni. Jadi kepada anda semua, jom kita jadi macam abang-abang bomba. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan jangan kita tolong menolong dalam perkara keburukan. Sembang sahur ala amboy amboy, seindah kasih ala amboy amboy, bulan Ramadan ala amboy amboy di TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Sembang Sahur pada malam ini, dan kami sekali lagi berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. Semua okey lagi ke tak tu? Okey ke tak tu? Macam tak okey je, okey How's ke? everybody doing? Okey, fine. Yes. Oh, dia nak kena Dayah yang tanya, bukan saya yang tanya. Pilih. Okey, baik. Sebenarnya kami tak sedar sebenarnya waktu sangat laju berlalu. Pantas. Kan, lagi-lagi cerita tentang adab berjiran ni. Betul. Kan? Jadi, sikit lagi nak moreh ni. Sikit lagi nak moreh. Jadi macam Apple tadi, dia ada kongsikan kenapa pentingnya ada jiran. Ya. Dan juga Apple ada kongsi ada eye contact. Eye contact tegur. Tapi limitnya tu kat mana pun? Limitnya dekat dengan mana? Dengan berjiran ni. Jangan sampai kita panggil, kalau bahasa Inggerisnya adalah invading privacy. Alamak. Yang tu. Kita kena international je. Okey, maksudnya ada international student kat sini kan. By the way, very good. By the way, yes. Lepas tu kita kena tahu limitnya dekat mana, yang kalau kita dah kita panggil invade privacy orang tu adalah dekat yang kalau kita dah macam mengganggu dia. Jadi kita kena faham-faham sendirilah. Macam kalau bertegur, bersembang okey, tapi taklah sampai kalau kita sengaja datang sembang ataupun masa kita nampak yang dia tengah ada sesuatu yang dia perlu lakukan,
Dan kita datang dekat situ yang memang untuk sembang dan lama pula tu. Kena tengok keadaan jugalah. Play by ears lah orang putih kata. Alamak, play by ears. Kadang-kadang orang dah bagi macam bila nak belah ni kan. Anak dah menangis dah tu kan. Okey, Ustaz Zarifi, secara ringkas je lah. Tadi kita cerita tentang apa yang patut kita lakukan bila kita berjiran. Apple pula tambah, apakah orang kata batas je perkara yang tak patut kita buat ataupun perkara yang tidak disarankanlah untuk dibuat kalau berjiran. Ustaz, mungkin boleh kongsikan sedikit. Baik, kita kena jaga hati jiran. Baik. Nombor satu, penonton, contoh bila kita nak letak kenderaan. Jangan lupa ya, letak di kawasan rumah kita. Jangan memandai-mandai letak depan betul-betul rumah jiran, pagar jiran. Kesian kat dia, satu. Yang kedua, tuan-tuan jangan lupa ya, kita sentiasa doakan jiran kita. Doa yang baik-baik. Nombor tiga, apabila jiran kita dapat nikmat, dapat bahagia, naik pangkat dan sebagainya, ucap tahniah. Sebab apa kita ucap tahniah? Supaya hilang perasaan dengki kita. Okey. Nombor empat, apabila jiran kita ditimpa musibah ujian, bantu, tolong dan doakan kebaikan kepada dia. Dan penutupnya penonton sekalian, Rasulullah sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, falyuhsin ila jarihi, maka dia wajib buat baik kepada jiran tetangga. Buat baik pada jiran, Hanif dan Hidayah, itu merupakan pahala kepada kita. Tak rugi pun. Betul. Tak rugi, tambah pahala bekalan untuk akhirat. Betul. Itu sebenarnya kita punya impian untuk bulan Ramadan ni. Dan jiran saya Daya, saya minta maaf kalau apa-apa terkasar bahasa. Baik, saya pun saya minta maaf kalau ada tersilap apa. Ya, sama-sama lah kita. Saya pun sama minta maaf kalau ada terkasar kita jirankan. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada semua. Kita boleh bagi tepukan kepada Apple Roza. Diam tak diam, kita dah habis dah. Dan juga Ustaz Zarifi. Ustaz Zarifi, bakal pelajar UKM ya, Datuk. Baru nak daftar ni kabarnya. Dan tentunya kita ingin ucapkan juga terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriba, itu Naib Chancellor UKM. Bagi tepukan, jom kita bagi tepukan. Kita juga ada yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suzirin Mak Jamil, Timbalan Naib Chancellor HAEWA Pelajar dan juga alumni UKM. Terima kasih banyak. Dan juga kita bersama dengan Dr. Nur Syakila binti Mazlan. Terima kasih juga. Ini tuan rumah ya. Pengetua Kolej Ibu Zain UKM dan juga terima kasih kepada anda semua pelajar-pelajar, staf warga UKM semua, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita datang lagi tak? Boleh datang lagi tak? Boleh. Jadi okey, UKM luar biasa. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Jumpa lagi Sembang Sahur. Silakan Plan B. Bukalah hatiku, puasa bulan baru, ikutan fardu berpuasa. Ramadan tiba, rukun Islam ketiga, lapar dahaga syaratnya. Oh, Allah takkan melupakanmu, kami cuma hamba-Mu, patuh segala